Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Nama saya Muhammad Syafiq Iqbal bin Suhaimi. Nombor matrik 060882. Okay, baiklah, hari ini saya akan um, membentangkan tentang bahaya ancaman liberalisme ni um, kepada masyarakat. Okay, baiklah. Kita tengok dulu apa makna liberalisme ni. Okay, liberalisme ni adalah satu fahaman berkenaan kebebasan. Ia mengajarkan tentang kebebasan manusia dalam apa jua hal. Jadi kebebasan beragama ataupun kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku dan kebebasan kepemilikan. Jadi dari liberalisme inilah munculnya gerakan-gerakan baru yang mengatasnamakan gerakan memperjuangkan hak asasi manusia kononnya. Okay. Penjelasan dia. Okay, daripada segi liberalisme agama ni pula, ianya adalah satu bentuk serangan pemikiran yang paling menonjol dan berbahaya pada abad ini. Jadi apabila disebut serangan pemikiran ataupun dalam bahasa Arabnya al-ghazwu wal-fikri, di dalam bahasa Arab ia merujuk kepada serangan yang bukan berbentuk fizik tetapi ia mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan brainwashing atau dengan istilah lain thought control atau ideological reform. Jadi setiap ideologi ataupun ajaran akan mendakwa mempunyai autoriti kebenaran dan berusaha untuk meyakinkan pihak luar dengan pelbagai cara. Jadi penerimaan kebenaran pada pemikiran seseorang memerlukan pembersihan terhadap kepercayaan lama orang tersebut tentang makna kebenaran. Okay, serangan pemikiran terhadap dunia Islam bermula dengan usaha westernisasi yang dilakukan oleh pihak barat, sebab liberalisme ni daripada pihak dari asalnya ideologi liberalisme ni daripada barat. Jadi serangan pemikiran terhadap dunia Islam ni ianya bermula dengan usaha daripada ideologi barat tu sendiri. Okay, jadi westernisasi ni berasal daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu westernization yang membawa erti proses membaratkan sebuah negara. Jadi kalau kita tengok antara dua matlamat gerakan westernisasi ni atau pembaratan adalah memaksakan falsafah materialisme yang mengandungi kendekian, hawa nafsu, angan-angan, etis dan pengingkaran terhadap segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh penglihatan dan tuntutan-tuntutan metodologi dalam kajian. Jadi yang kedua, mengingkari agama dan menganggapnya sebagai tahap perkembangan yang terkebelakang daripada tahap-tahap kemajuan sosial, memisahkan Islam daripada politik dan akhlak masyarakat serta menyerang akidah dan nilai-nilainya. Jadi kita dapat tengok bahawa betapa rosaknya fahaman liberalisme ni, kerana ianya boleh membawa kepada keruntuhan nilai-nilai fitrah manusia itu sendiri. Jadi berasaskan matlamat ini dapatlah kita faham bahawa berbagai ideologi dan pemikiran baru yang datang dari barat dibawa masuk ke dunia Islam. Kalau kita tengok sekarang ni pun dah banyak dah yang berlaku dalam negara Malaysia kita sendiri pun banyak. Jadi pelbagai ideologi dan pemikiran baru ni yang datang dari barat dibawa masuk ke dunia Islam, termasuk fahaman liberalisme agama. Ia ditambah pula dengan proses globalisasi yang sedang berlaku di seluruh dunia, maka ia telah menghasilkan suatu perubahan yang agak drastik terhadap pegangan akidah dan pegangan umat Islam. Okay, jadi kita banyaklah tengok zaman sekarang ni waktu sekarang ni banyak berlaku Okay, kesan fahaman liberalisme kepada masyarakat ni ianya menolak atau mempertikaikan hukum syariah dan autoriti fatwa. Kalau kita tengok dari slide ni bahawa kesan fahaman liberalisme kepada masyarakat ni ianya menolak dan mempertikaikan fatwa-fatwa yang dikatakan mengongkong kebebasan hak asasi manusia dan masyarakat majmuk seperti fatwa Valentine's Day, Islam liberal, doa bersama muka Islam dan lain-lain. Okay, yang keduanya, ianya memperjuangkan kebebasan golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT secara terbuka bagi menuntut supaya setiap individu diberikan hak dan kebebasan untuk untuk
memperlakukan apa sahaja yang dimahu terhadap seksualiti dan tubuhnya seperti menjadi gay ataupun menukar jantina. Jadi kalau ikut kajian sains pun ataupun apa yang daripada pengalaman-pengalaman orang yang terlibat dengan aktiviti songsang ni, banyak timbulnya penyakit-penyakit yang berbahaya seperti HIV dan juga AIDS. Jadi agak peliklah kenapa diorang ni menuntut perkara-perkara yang akan merosakkan diri mereka sendiri. Jadi yang ketiganya iaitu memperjuangkan kebebasan media secara mutlak. Termasuk mengecam tindakan kerajaan mengawasi filem-filem atau buku-buku yang boleh mengancam kesetiaan agama Islam dan anutan Ahli Sunnah wal Jamaah di negara ini. Yang kedua, pemikiran liberalisme agama ini boleh menjadi punca kandungan agama Islam yang meliputi pelbagai aspek kehidupan manusia dihapuskan. Hasilnya, Islam akan menjadi agama kepercayaan semata-mata. Ia hanya dengan beriman di dalam hati dan melafazkan 2 kalimah syahadah sahaja, maka ia dianggap sebagai mukmin yang sempurna. Jadi fahaman ini menyebabkan hakikat agama yang dibawa oleh para Rasul SAW, perutusan kitab-kitab suci oleh Allah SWT dan pertemuan yang berlaku antara golongan beriman dan golongan kufar tidak mempunyai apa-apa makna sekali. Tidak mempunyai apa-apa makna pun. Jadi ini kerana ia tidak memperjuangkan konsep penyerahan diri seperti yang terkandung dalam makna Islam itu sendiri. Sebaliknya hanya menerima ucapan lafaz syahadah sebagai penilai terhadap kesempurnaan iman seseorang. Jadi konsep ibadah juga tidak akan mempunyai apa-apa erti. Ini kerana ia hanya mementingkan pengakuan hati dan lidah, sedangkan ibadah meliputi pelbagai amalan zahir yang menjadi lambang ketentukan kehinaan dan ketaatan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam ayat suci Al-Quran, Allah SWT menyebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56 pun Allah beritahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Yang terakhir ni mengubah persepsi umat Islam terhadap dosa dan azab neraka. Liberalisme agama ini cuba menjadikan iman itu tidak akan sekali-kali tergugat dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Jadi fahaman ini adalah amat bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan Hadis berkenaan dosa dan maksiat. Nas-nas syarak telah menetapkan bahawa dosa syirik dan kekufuran tidak sesekali akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Manakala dosa selain kedua-duanya telah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan tertentu di dunia dan di akhirat berdasarkan kecil atau besarnya dosa tersebut. Oleh itu, sesiapa yang mengatakan seseorang mukmin ataupun orang Muslim yang berdosa tidak sesekali akan diazab di akhirat kelak, ialah kenyataan yang membohongi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam antara ayat Al-Quran pun Allah SWT ada menunjukkan balasan Allah SWT terhadap mereka yang melakukan dosa-dosa kecil. Adalah semua ayat menyebut tentang balasan Allah SWT terhadap perbuatan manusia secara umum. Sebagian ayat-ayat tersebut adalah seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Maksudnya balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu tidak akan didapati hanya dengan angan-angan kamu semata-mata dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Sesiapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu dan ia pula tidak akan mendapat selain dari Allah seorang pun yang akan melindunginya dan tidak ada juga yang dapat menolongnya. Wallahu alam. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.